Rangkuman Spotlight hari ini. Rafizi nafi padu di Godam. Keadilan rombak kepimpinan di 6 negeri. Subsidi yuran taska, MB pelawar rakyat Selangor buat permohonan. Fahmi lacak kod etika wartawan. Beras putih Malaysia, Madani boleh sekat kartel menurut PM. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 26 Februari 2024. Kita mulakan Spotlight dengan segmen Tangkis Fitnah. Rafizi nafi padu di Godam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menafikan sistem pengkalan data pusat iaitu PADU di Godam seperti didakwa sebuah forum dalam talian. Ia susulan kumpulan penggodam yang dikenali sebagai Rocket mendakwa telah mencuri data Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara itu iaitu LPPKN, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menurutnya, portal tersebut perlu mencari sumber yang sahih dan bukan menyebarkan maklumat salah. Sebelum ini, Rocket mendedahkan data pengguna di Malaysia berjaya dicuri oleh mereka dan memberikan tempoh 12 jam kepada pihak berkuasa mengeluarkan kenyataan mengenai kerentanan data yang berlaku. Pada 2 Januari lalu, PADU telah dilancarkan sebagai langkah memastikan penyampaian bagi mengelakkan ketirisan dalam pemberian bantuan dan subsidi yang selama ini dinikmati golongan tidak selayaknya. Pengenalan sistem itu adalah selaras dengan pendekatan transformasi digital negara dengan jaminan setiap kemudahan kerajaan akan dinikmati penerima yang berhak. Seterusnya, berita dalam segmen Buletin Keadilan. Keadilan rombak kepimpinan di 6 negeri. Parti Keadilan Rakyat melakukan rombakan terhadap Majlis Pimpinan Negeri di 6 negeri berkuat kuasa serta-merta. Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keputusan tersebut diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP pada 18 Februari lalu. Kata beliau, penyusunan ini telah mengambil kira semua pandangan bagi memastikan Parti Keadilan terus kukuh dalam mendukung agenda reformasi di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, penyusunan tersebut melibatkan pimpinan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka. Sebelum ini, Naib Presiden Keadilan Nurul Izzah Anwar memegang tanggungjawab sebagai pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Namun kini beliau hanya memberi tumpuan di Pulau Pinang. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang yang juga Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat akan mengetuai Majlis Pimpinan Negeri Perak. Di Negeri Sembilan, Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun dilantik pengerusi, manakala di Perlis, Keadilan melantik Nur Amin Ahmad sebagai pengerusi MPN Perlis. Kedah menyaksikan Nur Azrina Surip alias Nurin Aina Abdullah dilantik sebagai pengerusi, manakala di Melaka, Majlis Pimpinan Pusat Melaka dipengerusikan oleh Muhammad Rafi Ibrahim. Berita seterusnya. Subsidi yuran taska, MB pelawar rakyat Selangor buat permohonan. Kerajaan Negeri Selangor mempelawa ibu bapa di negeri itu yang layak untuk memohon bantuan yuran taska atau pusat penjagaan kanak-kanak sebanyak RM100 sebulan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahrir berkata permohonan boleh dibuat menerusi pautan asuhpintar.yawas.com.my sebelum 15 hari bulan setiap bulan. Menurut beliau, antara fokus kerajaan negeri dalam menjaga kepentingan anak-anak kecil di Selangor adalah asuhan anak-anak kecil yang berkualiti dan bermanfaat. Melalui skim Asuh Pintar, ibu bapa yang layak akan menerima bantuan RM100 setiap bulan untuk yuran taska atau pusat penjagaan anak-anak berusia 4 tahun ke bawah. Bantuan ini dibayar terus ke taska atau nursery. Amiruddin turut menjelaskan inisiatif melalui skim bantuan asuhan anakku Pintar iaitu Asuh Pintar untuk meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan sistem asuhan yang baik kepada anak-anak. Jadi, keputusan pertama dalam kongres ini, setiap pimpinan di semua peringkat dimestikan menjadi anggota KIRA sebelum akhir tahun ini. Setuju? Saya tegaskan, ini perlu, kerana ini satu ikhtiar yang baik, yang melangkau agenda politik khusus tetapi ekonomi rakyat. Koperasi ini seperti yang saya sebut 2 malam yang lalu,
adalah kegiatan ekonomi yang mungkin menjadi raksasa atau gergasi jika dapat didukung oleh ramai, kemudian diurus dengan baik. Sejarah koperasi negara kita ada gemilangnya, tapi masalahnya ialah pengurusan. Jadi sebab itu, dengan jaminan pengurusan yang baik, saya percaya kita akan sekali lagi menempa sejarah bagaimana koperasi boleh meningkat dalam masa singkat dan menjadi satu sukses dalam negara kita. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Karisha Izzati. Berita seterusnya dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Fahmi lancar Kod Etika Wartawan. Kod Etika Wartawan Malaysia yang dilancarkan 20 Februari lalu adalah sebagai garis panduan untuk agensi media melaksanakan tugas, sekaligus mengangkat martabat media sebagai sumber berita dan maklumat diyakini oleh rakyat. Kod Etika Wartawan Malaysia yang merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Malaysia iaitu JAPAN mengarap 8 etika utama dan dilancarkan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. 8 etika berkenaan adalah wartawan bertanggungjawab menjadi suara masyarakat majmuk iaitu wartawan hendaklah telus dan berintegriti dan wartawan digalakkan berlaku adil dalam menyampaikan informasi. Etika lain adalah pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi iaitu kesahihan dan ketetapan maklumat dan wartawan perlu menghormati privasi dan kerahsiaan sumber. Selain itu, wartawan juga perlu memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas mereka. Dan wartawan perlu memberi keutamaan dan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan. Berita seterusnya. Tok Mat akan ke The Hague berhujah hak Palestin di ICJ. Menteri Luar Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke The Hague, Belanda untuk mengambil bahagian dalam perbicaraan awam berhubung permintaan daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ. Beliau mengambil bahagian dalam prosedur pendapat penasihat berkenaan dengan akibat perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki, termasuk Baitul Maqdis Timur di Mahkamah The Hague. Perbicaraan itu diadakan daripada 19 ke 26 Februari dan beliau dijadual menyampaikan perhujahan lisan Malaysia pada 22 Februari pada 5:10 petang waktu tempatan. Tok Mat diiringi oleh para pegawai dari Kementerian Luar Negeri dan Jabatan Peguam Negara AGC. Berita selanjutnya. Beras putih Malaysia Madani boleh sekat kartel menurut PM. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta mengulas kenyataan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mendakwa sekiranya beras putih Malaysia Madani ini diwujudkan, pihaknya yakin beras putih tempatan tidak akan ada di pasaran. Perdana Menteri yang ke-10 berkata cadangan beras putih Malaysia Madani boleh menyekat campur tangan kartel dalam industri itu. Beliau bagaimanapun menjelaskan belum ada sebarang keputusan berhubung pelaksanaan beras putih Malaysia Madani. Beliau juga berkata perkara itu akan dibincangkan dalam jawatan kuasa mendagani harga makanan dan kos sara hidup. Musyarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara iaitu NACCOL dalam masa terdekat. Berita selanjutnya. Lawa tawar program kemahiran aktiviti permekasaan wanita. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu KPWKM menggalakkan peningkatan kadar penyertaan wanita dalam ekonomi serta tenaga buruh menerusi penawaran program kemahiran di laman wanita iaitu Lawa, kata menterinya Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata usaha itu dapat membantu golongan wanita menjana pendapatan untuk diri sendiri dan keluarga, sekaligus dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Hal ini selaras inspirasi ekonomi madani untuk meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita kepada 60%. Tambah beliau, Lawa kini menjadi pusat aktiviti setempat yang menawarkan pelbagai program dan aktiviti permekasaan wanita melalui aspek peningkatan kemahiran asas selain mewujudkan jaringan sosial serta pusat maklumat asas berhubung pelbagai isu wanita. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu
gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Bertemu kembali. Beralih ke segmen Buletin Rakyat. Prestasi ringgit semasa bukan cerminan prospek ekonomi Malaysia masa depan. Prestasi ringgit ketika ini tidak mencerminkan prospek positif ekonomi Malaysia pada masa hadapan dan diyakini terus meningkat dalam tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Abdul Rashid Ghaffur berkata, pertumbuhan pada 2024 akan didorong oleh peningkatan dalam permintaan luar dan perbelanjaan domestik yang kukuh. Beliau mengulas mengenai mata wang tempatan terus merekodkan prestasi lemah berbanding dolar Amerika Syarikat setakat ini. Abdul Rashid menjelaskan prestasi semasa ringgit ini dipengaruhi oleh faktor luaran sama seperti mata wang serantau lain. Beberapa faktor ini termasuklah pelarasan pasaran kepada perubahan jangkaan kadar faedah AS, kebimbangan geopolitik dan ketidakpastian sekitar prospek. Berita seterusnya, Tun Abdul Taib Mahmud meninggal dunia. Bekas Yang di-Pertua Negeri yang juga Ketua Menteri paling lama di Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud meninggal dunia di Kuala Lumpur 21 Februari lalu. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada jam 4.28 pagi di Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur. Jenazah Allahyarham diuruskan di Masjid Negara Kuala Lumpur sebelum diterbangkan balik ke Kuching pada hari yang sama. Studio Keadilan dengan ini mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum mengakhiri laporan Spotlight malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Anak beruk di kayu rendang, turun mandi di dalam paya. Hodoh buruk di mata orang, cantik manis di mata saya. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan juga TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Dalam masa yang sama, kami menggalakkan anda semua untuk membeli shilling emas dan pewter keadilan sempena ulang tahun ke-25 keadilan dan sebagai salah satu koleksi terbaik. Hanya imbas QR Code yang tertera untuk pembelian. Saya Fatin Emelina dengan itu. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.